Hai, oke, hari ini saya mau jalan-jalan di Tagal Sungai Morali, Kampung Luanti di daerah Ranau. Dan biarpun keadaan hujan sekarang, namun saya tetap bersemangat ingin meninjau ke kawasan ini, memandangkan saya belum pernah pergi ke sini untuk melihat ikan yang telah ditagal di sini. Nah, saya sudah sampai di counter pembayaran untuk membeli tiket kemasukan. Tagal Sungai Morali merupakan salah satu tempat menarik di Sabah. Tempat ini juga terletak di dalam daerah Ranau, yaitu lebih kurang 2 jam perjalanan dari kota Kinabalu, Sabah. Dan waktu operasi pula ia dibuka setiap hari jam 8.30 pagi hingga 5 petang. Bayaran masuk pula di kategori dewasa Rp3, kanak-kanak Rp1, dan untuk warga asing semua dikenakan Rp10 sahaja. Namun begitu, bayaran di atas adalah untuk ke sungai dan rendam kaki sahaja. Sekiranya Anda ingin berendam seluruh badan, bayaran juga dikenakan sebanyak Rp10, dan kalau mahu memberi makan pada ikan, boleh bertanya kepada petugas di sini untuk membeli makanan ikan. Dan sebelum Anda meninjau ke kawasan sungai yang telah ditagal, di tepi di sini ada gerai-gerai penjual barangan craft tangan, yaitu seperti manik, bag craft tangan, minuman, dan baju-baju. Baju-baju tempatan ini sepertinya ada label Sabah ataupun label Kundasang ataupun label ikan. Anda juga boleh membeli di sini untuk tujuan kenang-kenangan. Makanan juga ada di sini dijual. Oke, sebelum kita masuk ke sungai, terdapat satu pondok lagi untuk kita melimpasi. Pondok itu untuk tujuan kita bagi tiket yang kita sudah beli tadi, sudah bayar tadi, supaya menandakan kita ini ada beli tiket ya. Mana tahu ada kan yang kadang-kadang sembarang masuk tapi tidak terbayar itu tiket. Jadi sangat merugikan lah. Jadi ini untuk pendaftaran masuk di sini dan juga tempat membeli makanan bajai ikan. Nah, di sini makanan ikan Rp1 satu paket. Beginilah besar dia. Harap-haraplah ikan suka makan bajak yang kami bagi ini. So, di dalam sini walaupun hujan, cuaca tidak baik ya. Tetapi masih banyak pelancong yang datang dari sini. Ini adalah pelancong daripada Semenanjung. Nah, sudah ada sedia di sini dan agak teruja juga ya. Yang hitam-hitam ini itulah ikan yang telah ditagal. So sangat teruja juga melihat, dan kena hati-hati apabila jalan di sini sebab hujan dan jalannya juga agak licin. Wah, banyak ikan ya. Teruja sungguh saya nih. Tagal Sungai Morali merupakan salah satu tempat menarik di Ranau yang mesti dikunjungi oleh pelancong yang datang melancong ke daerah ini. Tagal Sungai Morali juga disebut sebagai tempat ikan mengurut, yaitu fish message, yang mana ikan-ikan di sini akan datang secara berkumpulan dalam jumlah yang banyak ke tempat di mana pengunjung berdiri di sungai tersebut, dan pengunjung akan dapat merasakan seperti kaki mereka diurut oleh ikan-ikan tersebut. Kalau kamu mau tahu, urutan ikan-ikan ini juga dikatakan dapat menyembuhkan beberapa penyakit seperti masalah penyakit, yaitu sejenis penyakit kulit. Walaupun ikan di sini agak banyak, pengunjung juga tidak dibenarkan memancing di kawasan sungai ini. Sungai ini sentiasa dijaga dengan baik agar ia berada dalam keadaan bersih, dan kehidupan di sungai tersebut seperti ikan akan sentiasa berada dalam keadaan selamat dan juga tidak tercemar. Dan ini adalah Vicky. Vicky juga tidak mahu melepaskan peluang ingin melihat ikan yang telah ditagal sini. Walaupun cuaca tidak berapa baik, hujan, namun kami tetap semangat ingin melihat ikan-ikan yang ditagal sini. Rugikan jika sudah sampai di sini tapi tidak mahu tengok ikan. Nampak tuh, pantang betul ikan ini, nampak ada kaki berdiri di sana. Tetap dia akan berkumpul di sana. Dia mau minta makan. Tuh ada ikan keli besar betul tahu. Geli saya sebenarnya tengok nih. Tetapi ikan-ikan di sini jangan risau, ikan-ikan semua di sini sangat-sangat jinak. Tetapi jangan sekali-kali
Anda menangkap ataupun menendang ataupun bagi makanan yang pelik-pelik, sebab ikan ini dorang bagi baja ikan sahaja. Sesiapa yang didapati memberi makanan yang pelik-pelik, denda menanti Anda. Oke, satu lagi info yang menarik. Pelancong yang datang ke sini juga tidak dibenarkan sesuka hati untuk terus pergi masuk ke dalam sungai, sebab mereka mesti ikut giliran, yang mana Anda akan diberikan nomor, dan bila sampai giliran nomor Anda, barulah Anda dibenarkan masuk ke dalam sungai tersebut. Ini adalah bertujuan bagi mengelakkan daripada terlalu ramai orang di dalam sungai tersebut dalam satu-satu masa yang mungkin boleh menyebabkan ikan di sungai terluka ataupun tercedera. Faham di sana? Dan untuk pengetahuan Anda, Sungai Moroli juga terletak di Kampung Luanti Ranau. Pengunjung yang ingin ke sini bolehlah juga menaiki bus, menaiki kendaraan sendiri ataupun menyewa kendaraan untuk datang ke sungai ini. Di sini juga ada disediakan beberapa rumah rehat untuk para pengunjung yang datang dari jauh atau dari luar daerah Ranau. Jangan risau soal makanan, terdapat beberapa gerai menjual makanan yang berdekatan. Anda boleh membeli pelbagai makanan di sini. Baiklah, saya mau menceritakan sedikit mengenai sejarah Tagal ya. Tagal Bombon ialah perkataan bahasa Kadazan Dusun yang bermaksud jangan. Sistem ini merupakan amalan tradisi masyarakat tempatan di Sabah dan wujud sejak zaman nenek moyang mereka. Pada asalnya, sistem Tagal ini digunakan untuk memelihara hutan oleh masyarakat tempatan. Namun begitu, sistem ini telah diamalkan oleh masyarakat pinggir sungai sebelum sistem ini diformalkan. Usaha membangunkan sistem ini secara formal telah bermula sejak lewat tahun 1990 dan pernah diamalkan di beberapa daerah seperti Tuaran dan juga Kota Belud. Jabatan Perikanan Negeri Sabah juga telah memperluaskan sistem Tagal di seluruh negeri Sabah sejak tahun 2003 secara formal. Baiklah, bagi tujuan sistem ini adalah untuk mengatasi masalah kekurangan sumber ikan air tawar dan juga mengelakkan pencemaran sungai selain menjana pendapatan masyarakat. Sistem ini juga memberi manfaat kepada industri pelancongan di Sabah. Baiklah, untuk sistem Tagal Kampung Luanti baru ini telah berjaya mengaplikasikan sistem Tagal yang bukan sahaja telah berjaya mengekalkan habitat semula jadi, akan tetapi juga telah menjadikan sistem Tagal sebagai salah satu tarikan pelancong sejak ia dibuka kunjungan pada tahun 2006 pada kadar bayaran yang agak berpatutan. Dan keunikan proyek Tagal Kampung Luanti baru ini telah berjaya menarik ribuan para pelancong dari dalam dan luar negeri melawat ke kampung itu setiap tahun. Oke, di sini saya mau bagi tahu Anda apa itu pengawalan. Oke, pengawalan salah satu tujuan sistem ini adalah untuk mengawal aktiviti di sebuah sungai untuk memberi peluang kepada hidupan untuk membiak dan membesar demi mengawal kualiti persekitaran dalam pelancongan. Peraturan dan penguatkuasa sering ditekankan. Salah satu usaha adalah dengan meletakkan papan tanda peraturan untuk mengingatkan para pengunjung supaya tidak melanggar peraturan di sini. Baiklah, di sini saya akan menerangkan apa itu papan tanda peraturan. Yang saya maksudkan tadi, papan tanda peraturan menunjukkan bahwa komuniti memahami daya tampung ekosistem seperti melimitkan kemasukan pengunjung, mengawal pencemaran bising dan sebagainya yang boleh mewujudkan gangguan kepada persekitaran semula jadi. Seperti pemasangan papan tanda amaran yang seragam ini adalah sebagai peringatan kepada orang ramai terhadap aplikasi sistem Tagal di kawasan berkaitan. Sebenarnya kan saya rasa ramai pelancong yang hanya datang melancong tetapi tidak tahu mengenai adat zon Tagal. Baik, di sini saya akan menerangkan sedikit mengenai zon Tagal ini. Secara umumnya, sistem Tagal melibatkan proses zon kawasan larangan bagi mengambil sumber sungai. Bagi memastikan kawasan pemeliharaan dan kawasan boleh guna oleh komuniti, lazimnya sepanjang 3 km sungai terlibat yang masing-masing dibahagikan mengikut zon berukuran 1 km.
Berdasarkan Kes Kampung Luanti baru pula, sistem Tagal diaplikasikan di Sungai Muroli yang melibatkan kawasan sungai sepanjang 3 km. Sungai yang di Tagal ini dizonkan kepada 3 zon, yaitu zon merah, zon kuning, dan juga zon hijau. Ketiga-tiga zon ini mempunyai peranan yang berbeza mengikut fungsi dan tujuan. Oke, baiklah, di sini saya akan menerangkan ketiga-tiga zon tersebut, yaitu zon merah, zon kuning, dan juga zon hijau. Bagi zon merah pula, ia merupakan kawasan larangan menangkap ikan. Sungai ini juga mempunyai 3 buah lubuk yang dinamakan sebagai Lubuk Tadun, Lubuk Jambatan, dan juga Lubuk Polod. Ketiga-tiga lubuk ini terletak di kawasan zon merah, yaitu pusat pembesaran dan juga pembiakan. Dalam zon merah ini, penangkapan ikan dilarang sama sekali. Sesiapa didapati, denda menanti Anda. Manakala di zon kuning, ia merupakan kawasan yang hanya akan menjalankan aktiviti penangkapan ikan secara bersama-sama bergantung kepada keputusan komuniti Tagal tempatan, di mana ikan hanya boleh ditangkap dalam 2 hingga 3 tahun sekali. Dan biasanya ia dilakukan semasa menyambut pesta menuai dan pesta di kampung ke kampung tersebut. Dan yang ketiga yaitu zon hijau. Zon hijau ini paling banyak kelonggaran sebab ia merupakan kawasan boleh diguna, di mana penangkapan ikan adalah sangat dibenarkan atau dibenarkan, namun hanya kepada ahli komuniti saja, bermaksud penduduk tempatan sahaja. Dan penangkapan ikan pula ia boleh dilakukan sekali setahun. So, zon hijau adalah paling mudah dan paling menarik, kan? Namun di sini bagi sesetengah orang ada yang tidak mengetahui apakah contoh ataupun denda yang dikenakan sekiranya seseorang individu itu telah melakukan pelanggaran, contohnya menangkap ikan ataupun mencederakan ikan. Denda yang saya maksudkan ini yaitu berupa seperti sogit. Sogit adalah bergantung kepada keputusan yang dilakukan oleh jawatan kuasa dilantik oleh kampung itu, dan biasanya denda adalah berbentuk uang ataupun kerbau bagi kes kampung, ya. Nah, penduduk di sini mengatakan paling populer di Tagal ini, di sungai yang telah ditagal, yaitu fish message, yaitu tanda ikan ini sangat jinak terhadap manusia. Oke, menurut sumber yang saya tahu di sini, dia telah menceritakan serba sedikit mengenai ikan-ikan ini. Di sepanjang Sungai Muroli, ikan-ikan ini telah dijinakkan menerusi teknik khusus yang mengambil masa selama 2 tahun. Ikan ini juga telah dilatih untuk memahami sifat ikan secara semula jadi. Menurut para penjaga di sini, antara ikan yang telah dikenal pasti boleh mengurut kaki ialah ikan pelian, ikan lampam, dan juga ikan buntal. Tapi ikan-ikan di sini sudah dijinak, so jangan risau sebab mereka tidak menggigit Anda. Mereka mahu bermain-main dengan Anda sahaja. Baiklah, mana-mana pelancongan yang kita pergi mesti ada objektif, kan? Untuk objektif sistem Tagal ini pula, yang pertama ia mewujudkan kerjasama di kalangan komuniti tempatan dan dengan Jabatan Perikanan ke arah memastikan sumber perikanan sungai di Sabah berjaya dan dilindungi serta dipelihara dan dituai secara baik dan ia tidak akan pupus. Oke, untuk sistem Tagal ini ia memberikan impak kepada masyarakat pelaksana dari segi alam sekitar, ekonomi, sosial, dan pelancongan. Keindahan sungai dan sumber hidupan akuatiknya yang terpelihara menyumbang kepada pembangunan ekopelancongan di kawasan terbabit. Hal ini memberikan ilham dan inspirasi kepada pengembara dan pelancong yang menyintai bidang fotografi untuk dijadikan subjek mengembangkan seni lens kamera sambil menikmati persekitaran yang indah dan mendamaikan.
Apa yang dibanggakan mengenai sistem tagal ini, banyak pelancong asing seperti daripada Korea Selatan, Jepun, dan juga Amerika Serikat. Mereka kagum dengan usaha ini karena kerajaan tidak perlu membelanjakan peruntukan yang agak besar untuk pemeliharaan sungai karena masyarakat setempat bersatu menjaganya. Keadaan ini amat berbeza di negara mereka karena seperti yang kita tahu, kos pemeliharaan sungai di sana sangatlah tinggi dan tidak heranlah keunikan proyek sistem tagal di Sabah berjaya menarik ribuan pelancong dari dalam dan luar setiap tahun. Dan apa yang menarik daya tarikan utama kepada pelancong di Tagal itu ialah kepelbagaian spesies ikan seperti ikan kelah, lampam Jawa, dan juga ikan talapia yang sangat-sangatlah jinak dan mudah didekati. Oke, untuk sistem tagal pula ini, sistem tagal di Sabah telah diadaptasi daripada amalan tradisi masyarakat Kadazan Dusun. Masyarakat Kadazan Dusun juga sangat tegar mempertahankan sistem yang diwarisi daripada nenek moyang mereka. Sistem unik itu juga berkait rapat dengan mitos masyarakat berkenaan bahwa tagal wujud berikutan hubungan rapat antara manusia dengan ikan di dalam sungai sehingga hidupan akuatik itu sangat jinak dan tidak takut kepada manusia. Hal ini dikatakan sedemikian karena manusia tidak melakukan perkara yang merosakkan habitat ikan. Dan ikan-ikan itu pula membiak dan membesar dengan aman. Dan apabila tiba masa yang sesuai, penduduk kampung bersama-sama menangkap ikan dalam suasana meriah dan penuh perpaduan. Oke, di sini saya akan menceritakan sedikit rekod. Jabatan Perikanan Negeri Sabah juga pernah mencoba untuk memperkenalkan sistem tagal ke perkampungan masyarakat lain seperti Bajau, Brunei, dan juga Iranun, namun tidak berjaya karena kurangnya kesadaran budaya pemeliharaan sungai dan memelihara ikan di kawasan yang telah ditagalkan. Masyarakat perkampungan tersebut memukat, menjalah, dan memancing ikan sebelum tempo yang ditetapkan oleh Jabatan Kuasa Pengurusan Tagal. Masyarakat Kadazan Dusun sudah sebati dengan sistem tagal yang diwarisi sejak zaman nenek moyang mereka. Dan tidak heranlah hampir semua daripada 600 batang sungai yang di Tagal di Sabah ialah perkampungan Kadazan Dusun. Sedia maklum, negeri Sabah adalah antara negeri pusat pelancongan terbaik di seluruh Malaysia, termasuk di luar negara. Contohnya ialah Kampung Ranau merupakan satu pusat destinasi yang agak terbaik untuk melancong selain daripada Kundasang. Di Ranau pula, sistem tagal telah menjadi salah satu label kepada package pelancongan. Contohnya tagal Sungai Moroli, Kampung Luanti, Fish Message dalam bahagian Destination Place to Go. Jadi, sesiapa yang belum pernah datang ke sini, saya amat galak-galakan Anda datang atau meninjau, dan sesiapa yang ingin merasakan kaki Anda di message oleh ikan-ikan di sini, jangan lepaskan peluang datang ke Ranau. Oke, penglibatan masyarakat dalam industri pelancongan berasaskan pengurusan sistem tagal seperti produk pelancongan telah melahirkan kesadaran terhadap nilai bekerja sama dalam sesebuah komuniti. Baiklah, kami telah pun siap ataupun sudah selesai menikmati suasana ikan yang telah ditagal dan masa untuk kami pun sudah tamat. Jadi kami di sini beralih kepada gerai, yaitu menjual pelbagai craft tangan seperti manik-manik, bag, pakaian, minuman, serta barangan tempatan negeri Sabah. Dan untuk harga di sini, setiap barangan tempatan Sabah tidak juga terlalu mahal. Ia mampu milik semua kategori membeli, dan jom support barangan tempatan negeri Sabah. Nah, di sini ada madu kelulut. Sekarang ini musim hujan kan, so Anda digalakkan membeli madu kelulut sebab madu kelulut ini dikatakan boleh mengobati sakit tekak. Manakala di sebelah saya pula terdapat pelbagai warna-warni bakul anyaman. Ini diperbuat daripada tali dan mengikut kekreatifan mereka telah ubah suai menjadi bag dan juga tempat
minum air, tempat botol air, bukan minum air. Sorry, beginilah kalau orang Sabahan bersakap bilang. Kesimpulannya di sini, industri pelancongan akan terus berkembang selagi ada produk untuk ditawarkan. Namun, penawaran produk pelancongan bergantung kepada status persekitaran dan juga kebolehan manusia mengorganisasi ruang di sini. Di Kampung Luanti, sistem tagal dan juga pelancongan sedikit sebanyak meningkatkan pendapatan mereka dan sedikit menaikkan nama kampung tersebut sebagai pusat pelancongan yang terbaik di Sabah. Sebelum kami balik, saya telah singgah ke satu gerai lagi, yaitu gerai buah-buahan. Sedia maklum, Kampung Randau memang kaya dengan buah-buahan yang sangat murah. Dan di sini ada durian, cempedak dan juga tarap serta pisang. Tapi saya tidak berminat dengan cempedak ataupun tarap ataupun pisang. Saya berminat dengan durian. Di sini satu tompok durian mereka jual Rp10 saja dan baru saja jatuh. Nah, ini adalah hasil yang saya beli. Isi-isinya juga sangatlah mantap dan padat, kuning, dan saya try makan, sungguh manis. So, sampai di sini saja saya punya cerita mengenai tagal dan juga durian. Terima kasih karena sudi menonton. Maaf andai banyak silap, dan bye-bye.